Speaker, saya bangkit, Ipoh Timur bangkit untuk mula-mula nak tanya beberapa soalan. Tahu tak ahli-ahli yang berhormat, apa persamaan atau titik persamaan di antara syarikat Google, Facebook, Dropbox, Dell dan Microsoft? Mungkin kalian tidak tahu, tapi titik persamaannya adalah kesemua syarikat-syarikat gergasi antarabangsa tech atau bukan tech pun, semua ini dibina, diwujudkan, ditubuhkan dan dibesarkan di dalam kampus universiti-universiti. Maka yang mewujudkan, membina syarikat-syarikat ini, mereka buat di universiti sewaktu mereka masih mahasiswa. Maka apabila kita dengar, kita tahu, memang kita asyik dengar lah, mahasiswa ni belum cukup matang, perlu ada tapisan. Saya kadang-kadang pun tak berapa faham bila ada rakan-rakan sebelah sana yang kata kena ada bagi kebebasan, kena bagi ruang untuk anak-anak murid kita, untuk mahasiswa kita uruskan kewangan mereka sendiri. Pula kata nak tapisan. Ni macam seolah-olah ada sedikit identity crisis lah. Jadi nak tapir ke nak bagi kebebasan itu terpulang kepada ahli-ahli yang berhormat di sana. Tapi di sini saya rasa Kementerian Pengajian Tinggi telah mengorak langkah dan telah menunjukkan azam dan tekad melalui pindaan AUKU ini yang amat bersejarah untuk membuka ruang yang sebesar-besar sebaik-baiknya untuk memberi kebebasan kepada mahasiswa kita untuk mengurus kewangan mereka sendiri. Namun demikian, saya juga pada ketika yang sama hendak menanya kepada Yang Berhormat Menteri. Apabila ruang dibuka untuk mereka memungut dana, sudah tentu kita perlu tanya soalan. Yang Berhormat Pasir Mas tadi ada kata, oh mungkinlah akan dijadikan, ada orang akan salah gunakan wadah-wadah ini, akaun-akaun ini untuk dijadikan jutawan. Tapi kita nak tanya, murid-murid kita, pelajar-pelajar kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang dok menuntut pendidikan tinggi ni, bukankah pengurusan wang, bagaimana nak mengutip dan memungut dana untuk mengembangkan agenda mereka melalui persatuan-persatuan mereka ni, bukankah ia satu proses pelajaran dan pendidikan? Jadi saya hanya akan tanya soalan dan bukan kata kena ada tapisan. Kalau dalam prosesnya dibuka ruang, ada peraturan-peraturan yang menanyakan duit ini kalau tiba-tibanya masuk 10 juta ke 100 juta lah, tanyalah soalan. Ipoh Timur. Ya. Soalan boleh? Boleh. Saya nak tanya pandangan Ipoh Timur. Kalau dana tu daripada dana asing yang tujuannya untuk menghancurkan negara kita melalui persatuan mahasiswa ni, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tu? Satu, kalau duit asing masuk syarikat, masuk persatuan ROS, masuk persatuan pelajar pun akan ditapis secara dan disekat secara automatiknya. Jadi bagi pandangan saya bukan menteri. Jadi mungkin soalan yang diutarakan oleh sahabat saya dari Pulai ni mungkin Yang Berhormat Menteri boleh jawab, tetapi bagi saya dalam keadaan sebegitu, kalau ada pengaruh-pengaruh asing yang nak bagi 10 juta untuk hancurkan negara, sudah tentu duit tu takkan masuk pun. Kan? Jadi bank negara takkan tiba-tiba untuk satu akaun persatuan pelajar masuk 10 juta ke 1 juta. Saya rasa perkara itu tidak akan berlaku. Tapi walau bagaimanapun, soalan yang perlu diajukan dan ditanyakan dalam prosesnya, adakah apa jua punca kewangan atau apa jua punca dermaan juga boleh diterima? Mungkin Yang Berhormat Menteri boleh memberi sedikit ulasan sama adanya had-had yang tertentu yang mungkin akan diwartakan sebagai peraturan kemudian dan kelak. Adakah apa jua jenis derma pun boleh diterima dan bagaimana perkara seperti yang dibawa oleh Pulai ini boleh disekat secara nyata dalam peraturan dan aktanya sendiri. Sudah tentu apabila kebebasan diberi, kita perlu membina kapasiti untuk mengguna sebaik-baiknya kebebasan tersebut. Saya juga ingin menanya kepada Yang Berhormat Menteri sama ada program-program yang berkala atau yang tidak berkala lah, yang mungkin setiap bulan akan ada satu kursus untuk semua yang baru saja nak
dah buka satu akaun baru, nak buka persatuan baru, adakah kursus atau pendidikan atau latihan akan dibekalkan kepada mereka yang bakal buka akaun selepas ini? Saya rasa masa dah tamat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih.